Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pada yang terhormat Imam Besar Masjid Wilayah Persekutuan yang saya kasihi, kepada segenap asatizah, para alim ulama, para imam di Masjid yang mulia ini, wabil khusus kepada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah. InsyaAllah pada pagi yang mulia ini kita akan meneruskan pengajian kita kitab Siyarus Salikin karangan Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahimahullah ta'ala. Kita berada pada muka surat 287 daripada juz 1 yang masuk pada bab keempat, iaitu pada menyatakan segala rahsia zakat, atau dipanggil dalam bahasa Arab yakni bab fi asrariz zakat, bab pada rahsia-rahsia zakat. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, muallif berkata, qala muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bihulumihi amin. Bahagi yang keempat iaitu zakat rikaz dan ma'din. Jadi yang keempat ini adalah zakat rikaz dan ma'din. Rikaz, ma'din. Adapun bahagi yang keempat itu iaitu zakat rikaz. Apa iaitu rikaz? Yakni emas dan perak tanaman orang yang kafir jahiliyah. Jadi orang kafir jahiliyah dulu terkenal kadang-kadang suka sorokkan emas. Sebab takut kena rompak dan lain-lain, maka mereka biasa menyorokkan emas di dalam tanah ke. Jadi zaman orang jahiliah dulu, ada yang korek-korek terjumpa harta karun lah dia kata. Macam harta karun. Dan ma'din, yakni emas dan perak yang dikeluarkan daripada galiannya atau mining. Ma'din tu berarti emas perak yang didapatkan dari galian dia. Jadi mungkin ada orang yang memang buat mining emas atau perak. Keuntungan dia. Ini kena zakat. Ini kena zakat. Cuma sekarang ni, contoh dia kerajaan buat undang-undang. Mana-mana kekayaan yang ditemukan di dalam bumi, dalam perut bumi, maka ia adalah dianggap kekayaan milik negara. Kan? So, wealth of the state. Kan? Jadi kita tidak memiliki, contoh tuan-tuan ada dekat rumah, korek-korek nak buat perigi, terjumpa emas. Macam mana tu status dia? Misalannya. Dan rikas itu iaitu emas dan perak yang ditanam oleh kafir jahiliah, kemudian maka didapat oleh orang Islam daripadanya di dalam bumi yang bukan milik orang atau dapat di dalam bumi yang dihidupinya, maka wajib atas orang yang mendapat akad rikas itu mengeluarkan akad zakatnya itu, iaitu khumusnya, yakni 1/5. 1/5 dia kena bayar zakat. Pada ketika ia mendapat itu jua, yakni tiada diisyaratkan haul. Bila apa dapat tak ada kira haul. Dapat je terus bayar. Atau tiada disyaratkan berlalu setahun di dalam miliknya. So dia tak kira haul. Apa yang dia jumpa 1/5. Khumus. Harta karun kena bayar zakat. Khumus. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, dan yang aula bahawa tiada disyariatkan pula akan sampai nisabnya.
Jadi yang lebih aula, dia tidak disyariatkan pula akan sampai nisab. Ya, tak adalah nisab. Berapa jumpa sikit pun 1/5 kena bayar lah. Itu menurut kaul yang lebih aula. Tetapi kaul orang yang mensyaratkan akan sampai nisab itu kaul sahih. Cuma muallif atau pengarang kitab ini Imam atau Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, dia kan datang kemudian. Dia datang kurun ke-19 Hijriyah. 19 Masehi. 18 something, 18 something. Early 18 something. So waktu itu dah jauh setelah zaman tarjih dalam mazhab Syafi'i. Kerana zaman Imam Ghazali itu tarjih dia belum yang terakhir. Okey. Itu masih akwal ashabil, iaitu macam golongan-golongan yang bermazhab Syafi'i seperti Imam Ghazali, Imamul Haramain. Jadi setelah Imam Nawawi dan Imam Rafi'i baru masuk dipanggil zaman tarjih. Okey. Jadi apa dia sebut tarjih itu? Mana kaul antara khilaf dalam mazhab ini yang lebih kuat. Kerana di dalam mazhab sendiri khilaf. Ini yang orang duk meratib. Kita bukan tak bermazhab. Cuma kita nak ambil kaul yang lebih rajih. Macam sekarang Malaysia ni. Kata mazhab Syafi'i, tak pakai mazhab Syafi'i pun. Alih-alih pakai mazhab Hanafi. Zakat pakai duit. Contoh dia. Ni yang dia tak faham. Kita ambil kaul daripada mazhab Hanafi, bukan kita tak bermazhab. Kita asas dia bermazhab. Mazhab Syafi'i. Cuma dalam berjalan dalam mazhab Syafi'i, we cannot be like only one mazhab kerana kemungkinan ada situasi yang mazhab itu kurang sesuai. So dari ulama-ulama mazhab sendiri mengajarkan kita berpindah mazhab kerana dalam keadaan terpaksa. Contohnya, kita berada di Mekah ketika melakukan haji atau umrah. Nak tawaf. Tawaf ni kena ada wuduk. Tapi sekarang dekat Mekah tu punyalah banyak orang waktu zaman musim haji nak kena tawaf yang wajib ni, contoh dia. Punyalah banyak orang. Misalnya kita jalan ni mestilah terpegang. Kadang isteri kita ikut kita. Duk bawa dia, terpegang dia duk kita tak nak lepas dia kita. Kesian perempuan. Kita pegang, dia pegang kita. Batal lah wuduk dalam mazhab Syafi'i. Ya, syahwat tak syahwat batal lah. Bila bertemunya kulit dengan kulit laki dan perempuan yang bukan mahram, berarti yang halal untuk nikahi. Seperti isteri kan halal untuk dinikahi. Batal lah wuduk dia dalam mazhab Syafi'i. Susah. Maka kitab-kitab mazhab Syafi'i sendiri ajar. Dalam bab ini, nak mudah, kau niat ikut mazhab Maliki. Cara dia apa? Dia ajarlah cara dia. Maka basuhlah seluruh kepala macam ni. Bila wuduk tu, niat kita ikut mazhab Maliki, kita basuh seluruh kepala. Tadlik. Itu tak saya sebut lah. Sebab istilah kat sana kita kena tadlik lah. Mana ada air banyak. Tapi basuh seluruh. Jadi dia sempurna. Dia ikut mazhab Maliki dalam berwuduk. Mazhab Maliki dalam berwuduk, batalnya sentuh suami isteri tidak batal. Selagi tidak bersyahwat. Ketika tawaf tak bersyahwat lah. Maka dia pun berjalan tak batal. Boleh terpegang tak ada masalah. Kita dah ikut mazhab Maliki. Khalas. Ni. Bukan berarti itu pun meninggal mazhab itu pun tak konsisten. Tak. Macam saya kata. Berbeza dengan golongan yang memang tidak bermadhab. Yang memang tak nak bermadhab ini, dia berbeza. Sebab apa? Dia dicakap je, kami juga mazhab. Nak tanya mazhab apa? Mazhab Syafi'i. Syafi'i ke kunut tak nak? Bid'ah, Rasul tak buat. Okey. Sebab Nawawi kata sahih. Ataupun hadis tersebut dipakai untuk hujah oleh Imam Nawawi dalam kitab Majmu' dalam kitab-kitab yang lain. Yang tu satu benda je tak ikut Imam Syafi'i. Mana? Belum lagi yang lain. Nak baca bismillah ke tak? Bila Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Kami merajahkan untuk tidak membaca. Lah mazhab Syafi'i merajahkan baca bismillah. Ini macam mana?
Tak apa, kita tak boleh taksub pada satu mazhab. Bukan macam tu. Bila ikut mazhab Syafi'i bukan berarti taksub. Bila ikut mazhab Syafi'i, kita ikut selagi dalam keadaan perlu untuk menjaga kepentingan awam. Dia panggil istilah bahasa undang-undang enactment. Dalam enactment pentadbiran Islam dengan istilah menjaga apabila menjaga kepentingan awam. Itu bahasa dia. Sebab contoh dia dalam bab zakat ini berarti susahlah. Nak kena sewa lori lagi. Masyakkah. Ada reason, ada masyakkah. Tapi diorang alasan diorang bukan kepentingan awam. Bukan untuk menjaga maslahah. Bukan untuk kerana adanya masyakkah. Tapi kerana mereka mentarjih menurut kamus mereka kerana mereka mengikuti ulama-ulama yang tak nak bermazhab seperti Nasiruddin Al-Albani. So tell me, Nasiruddin Al-Albani ni mazhab apa? Dia enggan bermazhab. Bagi dia nak ikut Al-Quran dan Sunnah. Cakap je lah tak nak mazhab. Allah mazhabi. Orang yang tak nak mazhab. Malu pula. Ini misalannya. Jadi, so jangan campur aduk these two things. You know. But it's okay nak claim sebab tak nak malulah depan masyarakat awam. Nak kata, kami mazhab tidak bermazhab. Sebab dah jadi suatu pandangan negatif. Macam istilah Wahabi. Bela Wahabi tapi tak nak ngaku Wahabi. Pelik pula. Wahabi ni maksudnya gerakan yang mengikuti ijtihad Muhammad bin Abdul Wahab. 100%. Kan contoh dia. Kalau setakat puji Muhammad bin Abdul Wahab belum tentu Wahabi. Saya puji Ibn Taymiyah. Apakah saya ikut pada gaya Ibn Taymiyah? Tak. Kami berprinsip walaupun Ibn Taymiyah ada pandangannya di dalam beberapa hal yang kita pakai, kita iktiraf, tapi banyak isu akidah yang kita tolak. Atau sebaliknya, kita tolak benda-benda yang menyeleweng dalam isu akidah, tapi tidak menyebabkan kita kufur nikmat untuk menerima beberapa pendapat Ibn Taymiyah yang dianggap mungkin sesuai maslahat tadi, kepentingan awam. Atau inilah keperluan kerana kita dalam keadaan masyakkah. Contoh dia transaction. Ini yang disebutkan oleh siapa? Oleh Syekh Ali Jumaah sendiri. Mantan Mufti Mesir. Ni misalan dia. Ini nak bagi gambaran. Kan? Jadi, Imam atau Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, dia hidup setelah zaman Imam Nawawi, setelah Imam Ibn Hajar, setelah Imam Ramli dan lain-lain. Maka of course dia akan melakukan tarjihat. Tarjih. Siapa dia kata? Tetapi kaul orang yang mensyaratkan akan sampai nisab itu kaul sahih. Seperti yang dimu'tamadkan. Jadi kena sampai nisab dululah. Bukan hanya cukup, bukan hanya jumpa, tapi jumlah emas tersebut sampai nisab. Ini. Iaitu sampai nisab, iaitu itu qaul sahih seperti yang dimu'tamadkan oleh Imam An-Nawawi di dalam Matan Minhaj. Matan Minhaj itu apa? Matan Minhaj adalah kitab Minhajut Talibin. Dia adalah apa yang difahami atau diijtihadkan oleh Imam Nawawi daripada kitab Muharrar dan lain-lain. Pembahasan dia panjang dalam kitab, dalam sejarah perkembangan mazhab Asy-Syafi'i. Hadir wal hadir hafizakumullah, insya-Allah nanti kita akan bentang tapi tak terbuka lah, tertutup bersama Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan, insya-Allah, tentang bagaimana proses sistem bermazhab dalam mazhab Syafi'i tersebut. Jadi kita bahaya ni sekarang ni golongan-golongan yang suka soft-sorty. Soft-sorty ni berarti apa? Dia ialah bermain dengan satu istilah bermadhab, tak bermadhab, ni taksub, ikut madhab satu madhab, ikut bermadhab ni taksub madhab. Susahlah kalau cakap taklid buta. Kalau ambil kaul dalam kitab-kitab ni dianggap taklid buta. Padahal bukan macam tu. Kita menghormati dan mengiktiraf kita tidak mampu ijtihad, dituduh taklid buta. Ini benda-benda yang susah nak layan ni. Okey.
Dan jikalau didapat emas dan perak itu di dalam masjid atau di jalan raya, maka iaitu dinamakan luqatah. Contohnya kita jalan-jalan dekat mall, ada wallet orang, ada duit lah, terjatuh duit segepuk. Wah, ni kalau duit 50 sen, RM1, itu luqatah ni kita tak tergoda. Tapi bayangkan jalan-jalan terjumpa duit segepuk. Macam mana tu? Ni macam mana? Dinamakan luqatah. Maka wajib ditakrifkan, yakni wajib dicari akan orang yang empunya harta itu. Kena carilah. Luqatah kan benda jumpaan, barang jumpaan. Maka jikalau tiada dapat akan orang yang empunya harta itu, maka harus dimiliki. Boleh kita miliki, kita ambil akan dia seperti yang tersebut di dalam kitab fiqh. Cara dia kena ikut seperti dalam kitab fiqh. Dan jikalau didapatnya akan emas dan perak itu di dalam milik orang, maka iaitu milik bagi orang yang punya bumi itu. Kalau tanah tu milik orang, berarti duit itu milik orang yang punya tanah tersebut lah. Of course lah, kerana ghalibnya tanah dia, duit dia lah, sebab dia hidup kat situ, dia lebih banyak kat situ. Kenapa orang lain pula yang terjatuh duit? Kalau kawan dia, mesti dia tahu kawan dia bagi dia hilang duit. Kalau orang lain, macam mana boleh orang lain masuk ke tanah dia tanpa izin? Nampak tu benda-benda lain. Maka dizankan. Ghalabatul zan itu milik yang memiliki bumi tersebut. Hadirin wal hadirat hafizahullah. Adapun ma'din, maka iaitu emas dan perak yang dikeluarkan daripada galiannya, maka wajib zakatnya atas orang yang mengeluarkan akan dia itu, iaitu dikeluarkan zakatnya itu rubu'ul usyur, dan tiada disyariatkan akan dia haul, tetapi disyariatkan akan dia sampai nisabnya. Jadi kalau ma'din emas dan perak itu dikeluarkan daripada galiannya, maka wajib zakatnya atas orang yang mengeluarkan. Yang wajib dikeluarkan zakatnya dikeluarkan atas dia, iaitu dikeluarkan zakatnya itu rubu'ul usyur, 1/4 daripada 1/10. Dipanggil juga dengan 2.5, dan tiada disyaratkan akan dia haul. Dia tidak disyaratkan haul, tetapi disyaratkan akan dia sampai nisabnya. Dan pada satu kaul tiada disyaratkan akan sampai nisabnya. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Okey. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, menurut Imam Al-Ghazali, iaitu apa? Imam Al-Ghazali berkata, wal ihtiyatu an yukhraja al-khumusu minal qalil, minal qalil wal kathir wa min ghairi naqdain aidan khurujan min syubhatil khilaf. Artinya, dan yang ihtiyat, yakni dan yang memeliharakan akan segala perkataan ulama itu, bahawa dikeluarkan daripada zakat ma'din akan khumusnya, iaitu 1/5 yang dikeluarkan. 1/5 means 2/10. 2/10. Kalau 2/10 berarti 2/10 berarti 20%. 20%. Betul? Kan? Okey. Berarti tadi 10%. Rubul usyur, rubuk daripada 1/10, berarti 10%. Is it? Kena check balik. Cuma kalau yang ni 20%. Jadi nak ihtiyat kita keluarkan 20%. Akan khumusnya 1/5, iaitu apa? Wal ihtiyatu ay yukhrija al-khumusu min al-qalili wal kathiri min ghairi naqdaini aidan khurujan min syubhatil khilaf. Dan yang ihtiyat, yakni dan yang memeliharakan akan segala perkataan ulama itu, bahawa dikeluarkan daripada zakat ma'din akan khumusnya 1/5,
sama ada sedikit atau banyak, dan dikeluarkan pula zakat ma'din yang lain daripada emas dan perak supaya keluar daripada syubhat bersalah-salahan oleh ulama. Kenapa? Sebab ada khilaf khurujul minal khilafi mustahab. Itu dia kata ihtiyat, mustahab dan lain-lain. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Jelas kan tuan-tuan dalam bab ini. Bahagian yang kelima, zakat muasyarat. Zakat yang kelima iaitu zakat muasyarat. Iaitu ada pun bahagi yang kelima, maka iaitu zakat muasyarat. Iaitu kurma dan anggur dan segala biji-bijian yang mengenyangi. Biji-bijian yang buat kita kenang. Muasyarat ni adalah qutu baladikum. Beras, padi, barley, gandum, apa tu, corn bahasa Melayu apa? Corn. Aduh, Allahumma salli. Jagung. Oh, dah tua dah kita ni. Bahasa Melayu pun tak ingat. Biji-bijian yang mengenyangi pada adat seperti gandum dan syair, iaitu gandum baginya ekor dan padi dan adas. Adas ni jenis kacang, iaitu kacang yang merah dan kacang hijau dan kacang putih dan zurah, yakni jagung mayang dan jagung betul dan dukhnah dan hamas dan ful. Ketiga-tiga ini adalah jenis-jenis kacang. Ini semua jenis-jenis kacang. Dan barang sebagainya dan lagi barang sebagainya. Maka wajib zakatnya itu usyur, 1/10. Jika diurus 10%. Jika dirus dengan air hujan, maksudnya dia disirami dengan air hujan. 1/10 kalau masa dia tak perlukan keluarkan duit untuk tanam. Sebab Allah yang siram. Lebih kurang macam itulah. Hujan dengan air hujan maksud dia. Dirus dengan air hujan atau air yang tiada baginya belanja. Contoh dia, walaupun tak hujan tapi memang dapat air dari sungai, dari atas sampai ke situ. Sampai ke sawah dia. Misalnya. Jadi maksud dia kata apa? Dan air yang tiada baginya belanja, dan jikalau didirus dengan air yang ada baginya belanja, maka iaitu wajib zakatnya itu setengah usyur. Jadi 5%. Kan? Jadi 5%. Jadi 5%. Lebih sikit lah. Kerana dia kena keluarkan biaya tanaman. Dan nisabnya itu iaitu 5 ausuk, 5 wasak. Ausuk jamak kepada wasak. Dan tiap-tiap satu ausuk itu 60 gantang fitrah. Sama dengan 60 gantang zakat fitrah. Dan satu gantang fitrah itu 4 mud. Dan satu mud itu 1 ritil. Dan seperti ritil Baghdad. Dan berat 1 ritil Baghdad itu iaitu 100 dirham dan 80 dirham. Dan 4 subuk dirham iaitu 4/7 dirham. Jadi perhimpunan yang 5 ausuk itu 300 gantang fitrah yang suci daripada kulitnya. Jadi yang dia dah siap kulit lah, sebab kulit tu nanti dia tambah besar, tambah banyak kan, tambah berat dia. Jadi apa ni dia punya footnote 3. 5 ausaq itu ialah 2 kunca, 2 naleh, 6 gantang, 1 cupak dan 2 kepul atau sebanyak 1.300.449 kilogram. 1.3 kilogram. 1.3 kilogram. 1.4 kilogram tu ikhtiar lah. Itu kalau kita kira. Kalau kita kira daripada ni. Daripada ni lah tanaman ni. Okey. Lalu bahagian yang keenam, zakat fitrah. Kita pun ada kewajipan bayar zakat fitrah.
Apa dia kata? Adapun bahagi yang keenam iaitu zakat fitrah. Bahagi yang keenam itu iaitu zakat fitrah. Zakat fitrah tu macam mana? Dan zakat fitrah itu wajib atas tiap-tiap orang yang Muslim yang memiliki hartanya yang lebih daripada makanan dirinya. Harta dia cukup lah untuk dihidup tu cukup. Ini kena wajib zakat fitrah. Dan pakaian dirinya dan tempat kediamannya yang lebih daripada makanan orang yang wajib atasnya nafkah. Dan pakaiannya dan tempat kediamannya pada hari raya fitrah dan malamnya. Jadi dia duduk situ lah. Sebab itu bayar zakat fitrah, bayar zakat semua kena balat dia, negeri dia. Tak boleh kita duduk Kuala Lumpur pergi bayar kat negeri lain, tak boleh. Sepatutnya tak boleh juga negeri lain sengaja nak terima daripada negeri lain zakat. Sepatutnya lah. Ini hadirin wal hadra afidakumullah. Dan tempat kediamannya dan lebih daripada makanan orang yang wajib atasnya nafkah. Juga nafkah makanan kira orang yang dia kena nafkah, anak dia, isteri dia, misalnya. Hadirin wal hadra hafizakumullah. Dan pakaiannya dan tempat kediamannya pada hari raya fitrah dan malam. Dan wajib atas orang yang laki-laki macam kita ni lah. Yang bagi laki, yang perempuan lain lah. Yang Muslim mengeluarkan akan fitrah isterinya. Wajib keluarkan fitrah isteri dia. Yang Muslimah. Dan fitrah hambanya yang Muslimah. Dan fitrah anaknya yang fakir. Masa anak dia yang fakir ni yang kecil lagi contoh dia. Yang tiada punya harta lagi. Sebab itu budak yang belajar. Mak bapak kaya-kaya. Tapi budak ni baru habis form 6. Dia pergi belajar luar negara, pergi Mesir, pergi Morocco atau pergi UK sekalipun. Tapi bukan atas duit diri dia sendiri. Dia tak ada rumah, dia tak ada kerja, dia tak ada duit. Dia tak ada penghasilan. Kat rumah adalah buku, adalah motor, ada kereta. Itu tak kira. Kan? Maka wajib ke dia bayar zakat dah? Macam mana dia tak ada harta? Maka mak bapak dia yang bayarkan zakat fitrah. Contoh dia. Tapi kalau itu taklah zakat fitrah tu dia boleh bayar sendiri. Maksud dia boleh tak, salah sebut. Dia boleh ke terima? Pertanyaan dia. Dia boleh ke menerima zakat kalau dia masih fakir, itu tidak ada penghasilan, atau miskin, ada penghasilan, tak cukup dengan pengeluaran, sebulan dia kena keluarkan 1,000 pound, yang dia dapat hanya 500 pound sebulan, maka dia itu boleh menerima zakat sebab dia bukan termasuk orang yang ghani, yang kaya. Dia termasuk masih fakir. Wallahu a'lam. Ini patutnya lah. Tapi melainkan dia memang kaya-kaya Ustaz. Dia sendiri ada harta. Itu bab lain. Misalnya. Jadi anaknya yang fakir yang tiada punya harta lagi, tiada kuasa berusaha, dan jikalau terkebawah sekalipun. Maksud dia masih kecil macam mana? Ada dah, tapi dia dah besar. Contoh dia umur 17-18 tahun. Dia boleh bayar sendiri, kena bayar sendirilah. Jangan suruh mak bapak bayar kan. Ini dia. Dan wajib pula atasnya mengeluarkan fitrah ibunya. Wajib juga dia keluarkan fitrah ibu dia. Wajib juga dia keluarkan fitrah ibunya. Dan bapanya yang fakir keduanya itu. Dan jikalau terkeatas sekalipun. Dan jikalau mengeluarkan oleh isteri seseorang daripada harta dirinya dengan tiada izin suaminya, nescaya memadai akan fitrahnya. Dan harus bagi suami mengeluarkan fitrah isterinya dengan tiada izin isteri. Dan wajib dikeluarkan fitrah itu daripada tiap-tiap seorang itu satu sok, yakni satu gantang daripada ghalib makanan di dalam negeri tempat orang yang dikeluarkan fitrahnya itu
seperti gandum dan kurma dan anggur dan beras dan lainnya. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Okey. Jadi zakat fitrah ni kita bayar dengan beras. So kita bagi duit tu nama Ustaz lah zaman sekarang. Kita pakai kaul mazhab Hanafi. Sebab dalam kitab mazhab Syafi'i sendiri dia ajar. Dia isyaratkan untuk susah, kalau susah pakai mazhab kaul Hanafi. Dalam kitab Ismadul Ainain. Nama kitab dia. Ni. Okay. Ismadul Ainain. Tu ada dijelaskan. Ikut mazhab Hanafi kerana ialah bila dijumpa masyaqqah dan lain-lain. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Hadir wal hadir hafizakumullah. Kita teruskan. Ini suatu fasal pada menyatakan memberi zakat dan menunaikannya dan menyatakan segala syaratnya yang zahir dan adabnya yang batin. Ni. Memberi zakat dan menunaikannya. Syarat-syarat zakat yang zahir itu 5 perkara. Pertama, niat, iaitu bahawa diniatkannya di dalam hatinya itu akan menunaikan zakat. Diniatkan dalam hatinya itu untuk menunaikan zakat yang fardu, atau diniatkannya ini fardu zakat hartaku, atau diniatkan inilah fardu sedekah hartaku. Dan jika ada hartanya itu ghaib, maka diniatkan inilah zakat hartaku yang ghaib jika ia sejahtera, dan jika ia tiada maka ku jadikan sedekah sunat. Ni. Nescaya memadailah niatnya itu. Dan wajib atas wali kanak-kanak atau wali orang gila itu meniatkan pada ketika mengeluarkan zakat harta kanak-kanak dan harta orang gila itu, niatkan. Dan dia wakil lah. Dan memadailah niat muwakil. Dia sebagai yang jadi wakil tatkala ia memberikan, dia muwakil, orang yang memberikan hak kewakilan. Dia nak bagi orang lain hak wakil untuk bayar untuk dia. Bayar untuk ni contohnya. Dan memadailah niat muwakil tatkala ia memberikan kepada wakilnya itu atau diwakilkannya niat itu kepada orang yang disuruhnya mengeluarkan akan zakat hartanya. Ini. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Lalu dia sebut di sini, dan demikian lagi wajib meniatkan zakat fitrah itu seperti diniatkannya di dalam hati. Ini zakat aku. Atau isteriku. Atau ini zakat fitrah anakku. Ini zakat fitrah anakku dan barang sebagainya dan lain-lain. Kedua, wajib menyegerakan. Wajib menyegerakan akan memberi zakat itu pada ketika sampai waktu wajib. Bila masuk waktu wajib, bayar terus. Serta hadir harta itu dan orang yang menerimanya pun hadir. Boleh hadir lah. Dan haram mentakhirkan zakat fitrah daripada hari raya. Jadi lepas hari raya, lepas ada solat raya, tak boleh lah. Haram. Itu dan masak waktu wajib. Dan masuk waktu wajib zakat fitrah itu dengan masuk matahari. Bila dah masuk matahari daripada akhir bulan Ramadan, ini berarti akhir, kena bayar. Dan masuk waktu menyegerakannya di dalam bulan Ramadan sekaliannya. Dan barang siapa mentakhirkan zakat daripada waktunya serta dapat mengeluarkan akan dia, maka jadi ia asi, iaitu buat maksiat. Orang yang mengerjakan maksiat sengaja nak akhir. Sampai tertinggal. Asi, berdosa lah dengan Allah SWT. Dan tatkala sampai nisab hartanya itu, nescaya harus disegerakan zakatnya itu dahulu daripada haulnya itu. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ini. Ketiga, hendaklah zakat yang dikeluarkan itu iaitu ain harta yang wajib zakat itu. Jadi dikeluarkan daripada ain harta zakat itu. Maka tiada memadai zakat perak daripada emas dan zakat emas daripada perak. Tak boleh. Dan jika lebih harganya yang dikeluarkan itu sekalipun.
Dan demikian lagi tiada memadai akan zakat itu harta itu harganya. Ya, harganya kalau menurut mazhab Syafi'i tak sah. Bersalahan dengan mazhab Syafi'i. Khilaf dengan mazhab Hanafi. Maka iaitu memadalah dikeluarkan zakat itu harganya. Yang kita ikut ni mazhab Hanafi. Tapi kitab ni kitab Syafi'i. Dia terangkan untuk memberi kelonggaran kepada kita. Banyak kes. Kitab-kitab furuk. Kena banyak baca kitab furuk lah. Ni baca kitab hadis kadang tak faham hadis. Lagi jam. Tak faham usul fiqh. Macam mana nak faham hadis tu? Kan? Okey. Keempat. Bahawa jangan dipindahkan zakat itu kepada negeri yang lain. Ni jangan negeri lain sibuk nak kutip negeri lain. Jangan duduk negeri Selangor, negeri wilayah nak pergi bayar kat negeri lain kan. Ni. Bahawa jangan dipindahkan zakat itu kepada negeri yang lain kerana segala fakir yang di negeri zakat itu sangat berhajat kepada zakat yang di dalam negeri itu. Contohnya kita kat Kuala Lumpur ni. Walaupun zakat banyak tapi yang miskin tu masih banyak. Ni belum habis distribute kepada yang miskin dekat wilayah. Kita duk sibuk nak dapat diskaun zakat bayar kat negeri lain. Tak boleh. Tak betul. Itu niat dah tak betul. Niat nak bayar zakat. Zakat tu wajib. Tapi sebab bayar negeri lain sebab nak dapat diskaun. Masuk poket. Guna duit tu untuk benda yang tak betul. Ini contoh. Itu tak boleh lah. Okay. Kena bayar ikut negeri tersebut. Sebab bayar kepada amil yang luar daripada negeri tersebut, amil tersebut tak ada tauliah di negeri tersebut. So sah ke dia anggap amil? Tak sah lah dia anggap amil. Tak sah dia anggap amil. Macam mana boleh kita bayar kepada yang bukan asnaf? Amil tu asnaf. Kalau kita anggap dia miskin, bayar direct ke orang miskin. Kalau betul-betul miskin tak apa. Tapi hakikatnya dia kaya, punahlah kita. Kan? Betul kan tuan-tuan dan puan-puan? Ni. So kita kena hati-hati dalam bab ini. Kan? Kerana segala fakir yang di negeri zakat itu sangat berhajat kepada zakat yang di dalam negeri itu. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala lagi. Dan pada satu qaul harus memindahkan zakat itu. Boleh menurut satu qaul pindahkan zakat itu. Tetapi yang aula dikeluarkan zakat itu di dalam negeri yang wajib harta zakat itu supaya keluar daripada bersalah-salahan ulama'. Ya memanglah ada yang kata boleh pindahkan harta zakat. Ada qaul ya. Tapi itu qaul yang lemah. Kan? Ini. Dan biasanya qaul itu digunakan apabila semua orang kaya di negeri itu, semua orang sudah kaya di negeri itu, tidak ada yang fakir. Jadi contoh dia kalau wilayah ni semua dah kaya raya dah. Tak ada asnaf sama sekali, boleh lah. Tapi ya ke? Dekat wilayah ni macam masih je ada asnaf. Walaupun bukan dekat Hartamas ke, bukan dekat Jalan Duta tu ke, kat masjid tu, orang kaya-kaya je, orang dekat Bukit Damansara. Tapi bagaimana dengan daerah Kampung Baru? Bagaimana dengan masih di dalam wilayah tapi daerah miskin? Bagaimana dengan orang yang duduk dekat perumahan Pangsapuri di wilayah Persekutuan, di lembah pantai? Seperti yang ada di beberapa daerah yang lain. Ini kita kena tengok, kena lihat tuan-tuan dan puan-puan. Alhamdulillah, hafizakumullah. Okey. Kelima, hendaklah dibahagikan zakat itu kepada segala orang yang mewujud ada di dalam negeri itu. Iaitu orang yang tersebut di dalam firman Allah Ta'ala, innamas sadaqatu lil fuqara. Dia kena bagi kepada semua asnaf. Secara rata. Jangan. Bayar amil banyak. Yang lain sikit-sikit. Tak boleh lah. Ambil lebih daripada sepatutnya. Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Kan? Diberikan kepada amil melalui ulil amri contoh dia. Tapi ulil amri pergi tapi yang jadi amil ni dan geng-geng amil ni boleh solat. Tak boleh. Tak boleh. Sebab itu kita perlu pada uli amri untuk pastikan tidak ada suatu perbuatan yang menyalahi undang-undang. Ini dia. Hingga akhir ayat itu surah Taubah ayat 60.
Kerana wajib meratakan zakat itu kepada orang-orang yang tersebut itu sekira-kira maujud di dalam negeri itu, seperti yang lagi akan datang bicara sekalian itu insya-Allah taala. Jadi insya-Allah taala dia akan bahas perkara ini di dalam perbahasan yang lain insya-Allah. Pada minggu depan kita akan masuk faedah tentang bertaklid orang lain, naqlul madhab, intiqalul madhab dan lain-lain, insya-Allah kita akan bicarakan. Kita iktifakkan pengajian kita sampai sekadar ini. Segala salah silap saya mohon maaf sebesar-besarnya. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.